Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Puluhan ribu penumpang dijangka membanjiri KLIA mulai hari ini hingga malam Aidilfitri. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ini memandangkan orang ramai mengambil cuti tambahan pada Isnin dan Selasa untuk pulang ke kampung berhari raya. Isnin dan Selasa, tetapi sudah tentu kita menjangkakan sehinggalah Selasa juga agak sibuk untuk balik ke kampung masing-masing, dan laporan yang saya terima memang sampai 9 April pun kebanyakan flight dah full, dah penuh. Jadi memang jangkaan penumpang yang sesak membanjiri lapangan terbang. 3 syarikat penerbangan AirAsia, Malaysia Airlines dan Batik Air mendapat sambutan tinggi dengan muatan penuh sejak 3 minggu lepas. Anthony Loke ditemui selepas majlis pelepasan penerbangan lewat malam AirAsia dari Kuala Lumpur ke Miri di Terminal 2 KLIA. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak sudah mula berlaku pertambahan kenderaan dari ibu kota menuju ke pantai timur. Bagaimanapun, aliran trafik di kedua-dua arah bergerak lancar. Wartawan Fatin Akila Nur Azli ada laporan. Baik, terima kasih Nazri yang berada di Angkasa Puri. Saya kini berada di Plaza Tol Gombak bagi membawakan perkembangan semasa aliran trafik di sini. Dan jika anda dapat lihat di belakang saya ini, aliran trafik masih lagi lancar di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun berlaku pertambahan kenderaan daripada ibu kota menuju ke pantai timur yang akan melalui Plaza Tol ini. Dan saya diberitahu tadi pada pukul 4.30 pagi sehingga 5.30 pagi, aliran trafik di sini agak sesak dan dijangka akan bertambah dari 13 km dari Plaza Tol Gombak ini menuju ke Bukit Tinggi dan dari Bukit Tinggi menuju ke Plaza Tol Plaza Tol Bentong. Dan saya kira ini memandangkan ramai yang ingin memulakan perjalanan pulang ke kampung hari ini, memandangkan semalam merupakan hari terakhir persekolahan anak-anak untuk sebelum memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung. Walau bagaimanapun, pihak Anis Berhad ada mengeluarkan cadangan untuk pulang ke kampung. Waktu untuk pulang ke kampung bermula dari hari ini dan juga esok, dan suka untuk saya kongsikan di sini bagi mereka yang ingin pulang ke negeri Pahang dinasihatkan memulakan perjalanan mereka bermula pada pukul 12.30 hari sehingga 4 petang ataupun di sebelah malamnya 8 malam sehingga 11 malam. Bagi mereka yang ingin pulang ke negeri Terengganu pula dinasihatkan bergerak lebih awal, iaitu bermula 9 pagi sehingga 12.30 hari atau di sebelah malamnya 8 sehingga 11 malam. Bagaimana pula dengan mereka yang berada di Kuala Lumpur yang ingin pulang ke negeri Kelantan pula haruslah memulakan perjalanan seawal 6 pagi sehingga 9 pagi untuk memasuki Tol Gombak ini, ataupun di sebelah petang bermula 5 petang sehingga 8 malam. Saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya bawakan dari sini. Pastikan baki kad Touch and Go anda sentiasa mencukupi bagi memastikan kelancaran perjalanan anda. Baiklah, saya kira itu saja. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan Nazri. Baik, terima kasih Fatin Akila. Kita balik ke perkembangan berita seterusnya. Kementerian Luar Negeri melalui Konsulat Jeneral Malaysia di New York mengesahkan kejadian gempa bumi dengan magnitudo 4.8 melanda berhampiran stesen White House, New Jersey kira-kira 10.20 pagi waktu tempatan. Gagaran turut dirasai di seluruh kawasan Tri-State, New York, New Jersey dan Connecticut dan sejauh utara Massachusetts. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihati berwaspada dan berhati-hati serta mengikuti perkembangan terkini dan juga nasihat yang telah dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Mereka yang memerlukan bantuan konsulat atau sebarang pertanyaan dinasihat menghubungi Konsulat Jeneral Malaysia di New York. Walaupun tiada laporan kerosakan besar atau kecederaan dilaporkan, pihak berkuasa masih menilai keadaan dan situasi semasa. 3 daerah panas di Perak yang kerap berlaku kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sepanjang Op Khas sempena Aidilfitri dari 1 hingga 20 April ini. Seramai 130 anggota pengkuasa ditugaskan untuk menjalankan pemantauan dan pemeriksaan sepanjang tempoh operasi. Antara lokasi diberi tumpuan daerah Manjong, Taiping dan Kintai yang merekodkan jumlah kemalangan tinggi serta berisiko kepada pengguna jalan raya.
Tiga lokasi ini adalah lokasi yang akan menjadi sasaran daripada pihak JPJ untuk membuat rondaan berkala yang lebih banyak lagi berbanding dengan lokasi-lokasi lain. Jadi ini yang telah diatur oleh pihak JPJ Negeri Perak dan juga dengan bantuan daripada agensi-agensi penguasaan yang lain termasuk BDIM, APM dan sebagainya. Sementara itu, di Negeri Sembilan hampir 17 anggota JPJ ditugaskan untuk membuat penyamaran menerusi wahas kenderaan perkhidmatan awam. Mereka akan menyamar sebagai penumpang bas bagi perjalanan ke seluruh negara untuk mengambil tindakan terhadap pemandu bas ekspres yang mengabaikan keselamatan penumpang. Bergerak daripada Seremban ke seluruh negara menaiki bas. Okay. Dan dalam keadaan begitu kita dapati masih lagi ada segelintir pemandu bas yang melanggar peraturan, iaitu antaranya tidak mempunyai 2 orang pemandu yang apabila melebihi 300 km. Okay, satu. Yang kedua tata cara lah berpakaian dan juga merokok. Masih lagi ada kes-kes yang kita kesan untuk HRA kali ini. Cuma statistik saya terpaksa akan datang lagi. Orang Melayu khususnya di Selangor perlu terus mengambil jalan perpaduan serta memperkukuh keharmonian sesama masyarakat berbelah bangsa dan agama. Sultan Selangor, Sultan Saraburi Idris Shah bertitah perpaduan dan kerjasama yang terjalin perlu diteruskan dan dipertahankan serta dipertingkat demi menjamin Selangor yang lebih maju dan progresif. Oleh itu, kita menyeru kepada pemimpin-pemimpin politik agar memainkan peranan mereka bagi menyatu padukan rakyat yang terdiri dari berbagai bangsa dan agama ini dan tidak mengkuruhkan keadaan dengan membangkitkan isu-isu yang boleh membawa kepada perpecahan di kalangan rakyat. Pemimpin-pemimpin politik hendaklah memikirkan pendekatan terbaik untuk menyatu padukan rakyat seperti mengambil pendekatan menggunakan platform media sosial bagi membentuk rasa hormat menghormati dan persamaan antara satu sama lain demi menjamin keharmonian hidup bermasyarakat di negara kita. Baginda bertitah pada majlis berbuka puasa bersama rakyat di Masjid Damansara Perdana. Masih tiada wakil daripada Pemerhati Hak Asasi Manusia HRW tampil bertemu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safrudin Nasution Ismail berhubung dakwaan berlaku kekerasan di depo tahanan imigresen. Sehingga kini tiada sebarang maklum balas dibuat meskipun pihaknya sedia menjawab dakwaan berkenaan. Kelompok ini yang masuk dalam negara kita menyalahi undang-undang, kita uruskan mereka secara perundangan, kita jaga mereka secara perikemanusiaan. Sebab itu saya menempelak terus kalau laporan sebelah pihak atas nama apa pun, termasuk Human Rights Watch, ya, supaya lebih cermat, sepatutnya lebih berlaku adil kepada kerajaan Malaysia, ya, kepada Jabatan Imigresen yang mengendalikan. 60 inisiatif sentuhan rakyat berjaya dilaksana di Melaka sepanjang setahun pentadbiran Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Datuk Seri Abdul Rauf berkata kejayaan itu hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk Barisan Exco Kerajaan Negeri dan komitmen daripada penjawat awam negeri. Saya tidak lihat kelemahan. Saya akan memberikan tambah nilai kepada penjawat awam supaya lebih efisien dalam menyelami dasar-dasar yang saya lakukan, terutamanya dalam menyelesaikan masalah rakyat. Saya tak nak lagi mengambil masa yang lama. Kalau boleh semua pegawai kerajaan di counter servis ataupun urusan-urusan pentadbiran mesti diselesaikan dalam tempoh 2 minggu. Ini satu tambah nilai yang boleh memberikan pulangan yang terbaik kepada agensi itu sendiri dan memberikan keharmonian dan lestari kepada rakyat. Datuk Dahulu menyampaikan amanat sempena majlis mensyukuri setahun pentadbiran kerajaan negeri. Baik, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.